Apa hukum cium Hajar Aswad? Sekarang dia kata famous ni. Tak. Apa hukum Hajar Aswad? Hukumnya sunat. Tapi kalau dah sampai peringkat kita punya kain tercabut, itu jadi haram. Tambah sekarang ni nak masuk dalam tu tak boleh pakai macam ni. Dulu zaman-zaman awal-awal dulu kita boleh masuk ni kan. Nak tawaf kita boleh masuk. Boleh lah nak cium tu. Belawa-belawa masuk dah cium. Tapi bang sekarang tak kena pakai kain ihram. Dan orang tu mestilah dalam ihram lah. Oh kalau dah orang tarik kain, bagaimana perempuan yang masuk? Tu boleh jatuh haram kalau kata membuka kepada air. Tu sebab tak payah. Memanglah sunat, tapi kalau dah sampai peringkat mudarat tak payahlah. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah pada malam ini kita dapat sama-sama berada dalam satu majlis ilmu, saling ingat memperingati antara satu sama lain. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu. Sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan dan puan, malam ni kita punya tajuk menarik berkaitan tentang dakwah cara kita. Dakwah ni tuan-tuan dan puan, dia macam-macam cara. Itu sebabnya Nabi SAW dia membuka ruang kepada para sahabat menggunakan macam-macam kaedah untuk berdakwah. Dia tidak spesifik. Oh, dakwah ni mesti kena ceramah dekat masjid saja. Tak. Dakwah ni macam-macam cara. Baru-baru ni jadi viral apabila Alif Sata, sahabat kita, dia gunakan satu kaedah baru. Kaedah ni mudah je, tagline. Subuh macam Jumaat. Dia ni tuan-tuan dan puan, siapa dia ni? Seorang artis. Penyanyi pun dia, pelakon pun dia, apa lagi? Duta-duta pun dia. Satu hari tu dia terfikir, sebab dia punya follower dekat 3 juta lebih. Dia terfikir, aku ni duk ajak orang beli produk. Aku ni duk ajak orang naik basikal, ajak orang berenang, ajak orang itu ini, macam-macam. Semua yang dia melibatkan apa yang dia minat. Kenapa aku tak gunakan follower ini nak ajak orang untuk datang masjid? Sebab mungkin dia ni orang yang suka masjid, datang pagi-pagi subuh, tengok ada satu soft, 2 soft. Dia kata, masjid besar. Banner masjid bukan murah tuan-tuan. Ni saya tengah carikan dana untuk masjid Bukit Bandaraya Shah Alam dekat TV Al-Hijrah. Banner masjid tu 16 juta tuan-tuan. Nak cari duit masjid tu 16 juta. Kadang-kadang fikir balik, dapat ke tak? Masa dia orang minta saya tolong cakapkan dalam TV Al-Hijrah tu, saya kata, banyak ni. Zaman gawat tuan-tuan. Bila dulu sebelum PKP okey, macam di Kelantan. Saya buat video dekat Facebook, dapat 9 juta, siap dah masjid tu. Bila pergi tengok ramai orang sembahyang, happy kita tuan-tuan. Walaupun kita bantu dari sudut apa yang kita mampu je lah. Tolong promo. Nak bagi banyak kita pun tak ada duit. Nak main 9 juta. Lepas tu masjid dekat Kelang, kebetulan masa PKP, kapet ada hutang 100,000 lebih. 190,000 lebih kurang. Pihak masjid telefon, PA saya dia minta tolong, boleh tak tolong promokan, minta tolong cari dana untuk masjid punya kapet. Saya pun promo dalam Facebook. Ni masjid ni tak cukup, dia ada hutang dengan kontraktor, tak bayar lagi 100,000 lebih. Jomlah kita pakat-pakat derma wakaf sikit kapet ni. Tak sampai 4 hari penuh, sampai dia minta tolong tutup pula dah. Satu hal pula kami nak menutup ni pula. Lebih. Bagus juga masjid ni. Dia tak ada lah kata dah lebih kita ambil lagi tu kita punya, tak. Dah cukup. Lebih dah. Nak bayar hutang je ni. Alhamdulillah settle. Lepas tu tiba-tiba masjid Bukit Bandaraya Shah Alam minta tolong untuk kita carikan tanah. Alhamdulillah masa dengar tu 16 juta, saya kata, banyaknya.
Banyak tuan-tuan, 16 juta bukan sikit. Lah, cubalah try. Tahun 2023 live dekat TV Al-Hijrah. Ajak orang pakat-pakat infak lah. Ni masjid ni tak ada orang apa semua ni kan. Apa ni, tak ada masjid, ada surau Jumaat je. Alhamdulillah, daripada tahun tersebut dapat 5 juta. Ni tahun kedua. Tapi nak bina tak boleh lagi sebab syarat yang ditetapkan oleh Majlis Agama, oleh kontraktor, nak bangun masjid tu mesti 50% duit dana keseluruhan yang telah diluluskan oleh Majlis Agama. Oh, cek. Oh, kena 8 juta boleh naik. Nah, sekarang tinggal 3 juta lagi. Ni tengah buat promo lagi ni. Alhamdulillah, daripada promo tu orang Kuwait hantar duit, masukkan duit terus ke dalam akaun masjid. Dia orang hantar. Ada yang kata nak bagi receipt untuk tolak LHDN kan. Tidak LHDN. Ada yang kata tak payah. Tak apa, kami buat lillahi ta'ala. Ada juga yang macam tu. Tak apalah. Yang penting dia berurusan dengan masjid. Nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, masjid kita ni bukan murah. Belah-belah juta. Tapi bila semayang subuh tak ada orang. Ini masalah dia. Jadi tu yang alih kata, nak datang semayang subuh dua soft tak sampai. Macam mana ni? Tu yang dia terlintas. Apa kata kita buat tagline subuh macam Jumaat. Ambil dia buat itu tuan-tuan. Yang bestnya dia buat pula subuh macam Jumaat, aku datang nak bersama dengan Alif. Tu yang ada orang tanya pula. Dia kata datang ni nak semayang subuh berjemaah ke datang nak tengok artis? Gitu. Tak apalah tuan-tuan, niat dua-dua. Dapatlah pahala, betul tak? Niat jemaah dapat, jumpa artis pun dapat. Tapi kalau niat nak dapat artis saja, habis lah. Wabillahi taufik dia panggil. Tapi selalunya orang datang, budak-budak muda, dia buat kat mana? Masjid dekat belah-belah ni lah. Selangor dengan KL ni. 3,000 orang subuh. Lepas mayang je semua pakat berlari. Tok imam lari dengan kain plekat. Tak apa, itu dipanggil kaedah dakwah. Ada orang pertikai, ada ke macam ni cara dakwah? Nabi tak suruh buat. Macam-macam Nabi buat tuan-tuan. Kalau baca sejarah, baca kitab yang ditulis oleh para ulama, antaranya Ibn Hisham, antaranya Fiqh Sirah Sa'id Ramadan Al-Buti. Wow. Macam-macam cara Nabi berdakwah. Nabi berdakwah dengan cara main pedang. Nabi berdakwah dengan cara apa? Mula kamah, main bergusti. Nabi bersama dengan anak-anak muda. Semua tu cara dakwah Nabi SAW. Jadi, hari ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Antara kaedah-kaedah yang kita boleh tengok macam mana dakwah yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan jangan kata dakwah ni mesti dibuat oleh ustaz-ustaz saja, tak. Semua orang terbuka untuk berdakwah. Cuma nak dakwah itu, kalau nak bercakap tentang agama, kita kena tahulah tentang agama. Kita tak bolehlah nak cakap tentang agama, kita sendiri pun tak tahu apa benda itu agama. Solat berjemaah pun tidak, dengar ceramah pun tidak, belajar pun tidak. Jadi kita nak bercakap tentang agama, tak usahlah. Itu sebabnya ada pelbagai kaedah-kaedah yang diajar oleh Islam macam mana kita nak melakukan dakwah. Pertama, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, yang dinamakan sebagai wasail maqru'ah. Kita boleh menyebarkan dakwah dengan cara penulisan. Cara penulisan antaranya kita menulis sejarah-sejarah perjalanan kita. Macam tuan-tuan ada yang suka travel kan? Suka travel, dia pergi ke luar negara, tempat-tempat yang pelik yang dia tengok kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dia letak gambar. Letak gambar, dia tulis, ya Allah, hebatnya ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kat mana dia duduk? Dia duduk tengah-tengah laut. Dia ambil gambar tengah-tengah laut. Kecilnya dia apabila berada di tengah laut. Dia tulis apa? Alangkah takutnya apabila kita mati kelak. Seorang-seorang duduk tengah laut pun kita rasa takut dah. Atas kapal, atas cruise tu, seorang-seorang pun kita takut. Macam mana kalau kita berada dalam kubur kelak? Allah, impact. Saya boleh cakap sebab saya satu hari pernah pergi cruise tu juga. Ni Ustaz Wadi akan pergi 5 hari bulan ni. Tuan-tuan, memang suka duduk tu, tapi saya ni takut tengok yang gegar-gegar laut ni. Saya takut sikit muntah laut. Orang panggil apa? Mabuk laut. Duduk tengah-tengah tu tuan-tuan, kita duduk cruise yang tinggi tu. Kita duduk belakang. Dia punya tempat megang tangan macam ni je. Bawah tu laut.
Ke kanan tak nampak apa, kiri tak nampak apa, depan tak nampak apa. Katakanlah tuan-tuan, gurau-gurau tu terjatuh ke belakang. Oish, na'udzubillah. Tak boleh bayang di otak saya tuan-tuan. Saya kata kalau aku jatuh ni, kira almarhum terus. Kalau hidup pun, tunggu bila mati aku ni. Bang, tengah laut bang, tak ada apa. Lain tak ada. Bang, masa tu baru terfikir, ya Allah, kalaulah Allah ni ambil umur aku masa ni, macam mana? Ya Allah, kalaulah ditakdirkan kapal ni karam. Jangan kata kapal besar tak karam. Titanic jatuh. Kan? Titanic jatuh. Jangan kata kapal terbang hebat. Oh, jangan kata kapal terbang ni selamat. Jatuh tak meletup lah. Kau jangan main-main. Oh, takut tuan-tuan main-main kapal terbang ni. Gegar pun kita rasa takut dah. Masa tu kata Allahu Akbar, alangkah indahnya kalau aku duduk ke bawah. Duduk bawah pun mati, duduk atas pun mati, duduk atas laut pun mati. Tapi masa tu kalau letak gambar tu pun saja sudah menyebabkan orang terfikir kebesaran Allah Azza wa Jalla. Sebab saya bila naik bukit, saya selalu ambil gambar. Nak tunjuk betapa besarnya ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kita duduk ke atas, kerdil kita ke atas tu. Ya Allah. Kita tunjukkan kebesaran Allah. Itu satu dakwah. Ustaz Zahar Idrus. Dia ni suka ambil gambar. Gambar dia pelik-pelik tuan-tuan. Dia ambil gambar. Tak tahulah dia ambil apa gambar macam ulat. Dia ambil gambar. Tapi cantiklah gambar dia tu. Dia punya caption mudah ya. Kebesaran Allah. Kita tengok, ulat pun boleh hidup macam ni. Tak ada mata, tapi boleh hidup. Kita tak ada mata, tak boleh hidup bang. Sebenarnya boleh hidup je. Ramai mana orang yang buta boleh jadi profesor. Kalau pergi Universiti Al-Azhar tuan-tuan, mata tak nampak, tetapi Al-Quran macam boleh sebut nama dia sendiri. Tuh Quran. 4 mazhab dalam kepala. Oh, cakap bab-bab lain tu, cakap lah. Semua dalam, macam seakan-akan dia baca. Tapi Allah bagi rezeki, macam mana dia hafal? Dia hafal, dia akan ada seorang budak muda macam ni. Budak muda ni yang akan baca depan dia. Okey. Cara-cara dakwah macam tadi lah. Wasailul dakwah. Yang qasimu ila salasita aqsam. Dia akan baca. Dia dengar. Sekali baca dah ingat dah. Tu ingatan tu sebab dia tak tengok maksiat. Kita apa bang? Tengok macam-macam dah. Tu yang nama bini pun lupa kadang-kadang. Baik. Dipanggil wasail makru'ah. Kita gunakan semua kaedah-kaedah penulisan kita itu boleh membawa kepada dakwah. Macam-macam cara. Antaranya disebut sini at-ta'lif. Orang yang tulis buku. Kalau macam tuan-tuan, yang saya tak tahulah orang kita ni kuat membaca ke tidak. Kalau orang putih memang dia suka baca. Dia suka baca tentang nature. Baru ni saya transit kat Singapura. Dia 4 beranak, nak travel, dia nak balik daripada Singapura, pergi cuti Singapura, nak balik ke Ireland. Dia orang duduk dekat kursi tu, kursi menunggu. Kita ni duduk main handphone. Dia tengok handphone, tengok WhatsApp, jawab WhatsApp. Dia ni tuan-tuan, anak dia, suami dia, anak perempuan dia dan dia, semua buku tebal-tebal ni. Yang suami lagi tebal tu. Ni tebal ni. Saya sampai jeling-jeling. Apa dia baca Dia orang ni suka baca. Kadang-kadang dia dapat ilham daripada membaca. Ada orang dia suka membaca benda-benda tulisan-tulisan buku. Kalau tuan-tuan jenis minat membaca, tuan-tuan belilah buku banyak-banyak. Kalau suka membaca. Kalau tak minat, ada kaedah yang lain. Baca ar-rasail yang kedua. Ar-rasail ni dia macam surat khabar. Tulisan-tulisan umum. Ini pun bagus. Kalau orang yang dia malah baca yang akademik sangat, tak apa. Baca yang umum. Macam kami dah biasa baca yang akademik. Baca akademik ni masalah juga. Nak nyampai tu jadi payah pula. Sebab kalau kat masjid, orang tak baca yang akademik sangat. Dia baca akademik sangat, saya rasa ramai tidur. Ni kalau saya baca ni yang kedua tadi pun perenggan panjang tu. Kalau saya baca satu-satu, nak sampai ke bawah, tengok pakcik ni tidur lah. Nampak tak?
Dia ada tempat yang kita baca akademik dan ada tempat kita syarah saja. Itu cara dakwah. Macam orang untuk orang awam, kita syarah je. Tu sebelum datang kena baca dulu. Kalau datang baca kat situ, habis. Tak menyampai ke orang tu. Bila nak sampai maksud tu? Tengok, kesan tu. Tu hari ni budak-budak muda dia suka dakwah sistem soal jawab. Tengok Ustaz Zahar Idrus kan. Ustaz Somad di Indonesia. Soal jawab. Soal jawab lah, jawapan pendek. 3 minit tak sampai. Kadang-kadang 1 minit settle. Tak? Apa hukum cium Hajar Aswad? Sekarang dia kan famous ni. Tak? Apa hukum Hajar Aswad? Hukumnya sunat. Tapi kalau dah sampai peringkat kita punya kain tercabut, itu jadi haram. Tambah sekarang ni nak masuk dalam tu tak boleh pakai macam ni. Dulu zaman-zaman awal-awal dulu kita boleh masuk ni kan. Nak tawaf kita boleh masuk. Boleh lah nak cium tu. Belawa-belawa masuk boleh cium. Tapi bang sekarang tak kena pakai kain ihram. Dan orang tu mestilah dalam ihram lah. Kalau dah orang tarik kain. Baru ni saya pergi pun ada. Saya tengah tawaf. Keluar-keluar. Tak ada apa. Aku pula alamak. Takkan nak bagi kain ihram saya pula. Tapi orang ramai dia keluar macam tu. Tu macam tu. Dah. Sebab apa? Sebab dalam keadaan ihram kain dia tercabut. Bagaimana perempuan yang masuk? Tu boleh jatuh haram kalau kata membongkak kepada aib. Tu sebab tak payah. Memanglah sunat. Tapi kalau dah sampai peringkat mudarat tak payahlah. Memang saya pergi baru ni pun dah macam ni lah. Saya baru balik juga dalam 2 minggu lepas. Memang macam ni. Memang tak boleh. Nak pergi masuk Hijri Ismail pun macam ni juga. Tambah pula sekarang ni dia buka by time. Ikut masa-masa tertentu. Kita pun tak tahu masa bila dia buka. Bila buka, masuk. Ya Allah. Yang bagus pula sekali, Raudah. Raudah memang tenang. Tuan-tuan tak ada macam dululah. Dulu sujud orang pijak kepala. Kan? Sekarang tak. Semua ikut time. Tutup ya, dah tak boleh masuk. Banyak ni. Kalau masuk banyak ni macam ni lah. Sujud tu macam sampai habis doa. Tak tahu nak doa apa. Sampai tanya, ya Allah nak doa apa lagi tak tahu. Memang tenang betul. 1/2 jam dia bagi. Sekarang lebih efisien. Harap untuk cium Hajar Aswad macam tu. Tapi tak boleh. Saya nampak macam sukar nak buat benda tu. Ada dulu masa PKP dulu adalah tak ramai orang. Dia buat beratur panjang kan. Boleh pula masa tu. Sekarang dah tak boleh dah. Dia masuk tuan-tuan. Kalau tuan-tuan masuk, tak tahan, terangkat. Saya pernah sekali tu, jemaah perempuan. Orang Sabah. Dia nak masuk cium Hajar Aswad. Saya kata tak payah. Teruk ni keadaan ni. Masa tu lepas subuh. Dia kata, Ustaz aku mau masuk bah. Saya kata jangan bah. Kau masuk nanti susah kau kan. Tak boleh. Kau perempuan bah. Tak boleh. Tak apa-apa aku dah biasa semua tu. Tak apalah, saya pun ikut kamu lah. Saya pun tawaf sunat. Tengah tawaf kan kita kan bila sampai kat dekat lampu hijau tu kita kata Bismillahirrahmanirrahim kan. Masa Bismillahirrahmanirrahim tu aku daripada jauh nampak macam ada orang perempuan, orang tengah angkat. Tengok baju macam dia. Dah kena angkat bang. Arab dah angkat lempar ke belakang. Lepas tu dia kata, ya Allah, kata Ustaz, tak boleh, dah dekat sudah 3 orang. Dia angkat keluar terus. Tu saya kata tak payah. Itu dah jadi benda lain. Itu sebabnya tuan-tuan, baca artikel-artikel pendek sudah memadai. Kalau katakan kita ni tak boleh baca yang akademik, baca artikel-artikel pendek. Antaranya surat khabar. Tu menarik bila surat khabar dia jawab, ada soal jawab hukum kan, pendek-pendek. Dulu ada majalah Al-Ustaz, keluaran Telaga Biru. Itu best seller dulu. Lama-lama kelamaan dah, bila laman sosial dah makin aktif, dah tak ada ramai dah. Sekarang ni orang buat jenis bentuk poster pula. Itu pulang. Yang penting kita membacanya. Cuma kena ingat, bila keluar dalam bentuk poster, kena check betul-betul. Kadang-kadang poster tu pun bukan betul. Sekarang ni fake terlalu banyak. Contoh, keluar saya punya gambar mengharamkan ziarah kubur di pagi raya. Saya mengajar dekat dalam masjid, saya bagi tahu menziarahi kubur di pagi raya itu diharuskan. Tetapi kalau orang datang rumah,
Orang semua dah pakat nak datang rumah. Sekarang ni nak pergi kubur dulu ke nak pergi rumah dulu? Balik rumah dulu. Ni orang hidup nak datang ni. Nak pergi rumah ke? Nak balik rumah ke? Nak pergi kubur dulu? Rumah dulu sebab ada orang nak datang rumah. Kalau tak ada orang, dah halang-halang kita keluar lepas sembahyang raya, kubur tepi tu macam di Kelantan, di Melaka. Keluar masjid, kubur dekat kan. Singgah kubur sekejap, balik rumah. Okey. Ni masalah ni nak duduk kat kubur dulu. Nak baca Yasin dulu, nak bertakbir raya pagi atas kubur apa semua tu kan. Jadi tak payahlah. Baliklah rumah sebab nak ziarah. Orang hidup datang ziarah, hari raya ni kena gembirakan hati orang hidup. Orang mati dah selesai dah. Yang penting doakan mereka. Wah, keluar poster menziarahi kubur di pagi raya adalah haram. Terkejut saya tu kan. Mufti Sabah WhatsApp, Syekh, betul ke hantar yang cakap ni? Saya kata ni siapa punya poster? Bukan poster original kita, bukan daripada Facebook kami pun. Bukan original, ini fake. Tu sebab kadang-kadang apa saja yang sampai kena tabayun. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Kena tabayun. Jangan main sapu semua. Kadang-kadang ada benda yang kita pun tengok, siapa pemilik Facebook ni? Tak ada orang pemilik. Tak salah layan lah. Ini dipanggil sampah. Tak payah, jangan tengok benda-benda yang cakap tentang artis A, burukkan orang tu, buruk orang ni. Dah, tak payah. Ataupun bercakap tentang apa? Tentang benda-benda yang tak memberikan faedah kepada kita. Tak payah. Sekarang ni kita kena fikir macam mana kita nak bantu orang Islam kita. Itu yang paling besar. Tuan-tuan dan puan. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-muqaddimat al-mu'allafat al-akharin. Ni bagus juga. Cara untuk dakwah pada hari ini, kita boleh menyampaikan tulisan, buat kesimpulan apa yang orang lain dah baca pada kita. Apa orang dah baca, apa orang dah tulis kat kita, kita buat kesimpulan. Buku ni kata gini, tapi ini semua ni tuan-tuan dan puan, berat. Sebab kita tak boleh nak menghadam buku. Tanya DBP pun, DBP kata jual buku tak apa nak menggalakkan sekarang. Pagi tadi saya dengan Dato' Hishamuddin Sinar, Karang Craft kan. Dia kata sekarang jual benda-benda yang buku majalah ni tak berapa nak jalan sangat. Tak berapa laku macam dulu. 2013 macam ni, 2010 macam ni buku orang beli. Sekarang dah tak beli dah. Orang banyak baca ke Facebook. Itu sebabnya muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kalau negara Arab dia orang masih lagi buat. Negara Arab dia orang masih lagi, ulama-ulama dia akan cerita tentang buku. Macam baru ni saya pergi ke Allah Masya Allah ke Jordan. Ulama dia masih lagi. Di dalam, siapa yang pernah baca buku sekian. Kata contoh Syekh Mutawalli Sya'rawi, buku tentang ayat sekian. Masa tu orang kita dengar, wah, suka ya. Dia kompreskan, dia bincang apakah intipati buku tu. Oh, itu menarik. Tapi bukan semua orang minat dengar tu. Dia akan jadi ngantuk. Tu benda-benda yang kita kena cuba ubahlah. Kalau boleh, kena ada pelbagai cara untuk kita menyampaikan dakwah. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kaedah yang kedua, itu dipanggil kaedah penulisan. Membaca menerusi penulisan. Yang kedua menarik. Wasail masmu'ah. Menyampaikan dakwah berdasarkan apa yang kita dengar. Cuba tajuk dakwah, perbincangan malam ni, dakwah cara kita. Ini yang saya nak tekan kat sini. Dakwah min qaidati masmu'ah. Dengan kaedah apa yang kita dengar daripada orang tu. Contoh. Pertama, masmu'atum minat ta'lim. Kita dengar daripada orang yang pakar dalam bidang ilmu. Contoh, Profesor Datuk Dr. Muhaya. Dr. Muhaya. Tuan-tuan kalau pergi cek mata dengan dia, tuan-tuan akan dapat ilmu. Saya tahu juga sebab saya buat mata dengan dia. Kita ni ustaz tuan-tuan. Bila buat lasik ni, dia yang akan cek. Dia akan main mata kita. Bukan main pula. Dia akan cek mata kita. Tuan-tuan, masa cek tu, pertama, dia akan buka selawat.
Kita tak stres. Sebab dia nak buat mata ni, kita tak boleh stres. Sebab dia laser mata kita kan. Kita kena ikut arahan dia. Tuan-tuan tahu tak? Masa dia bedah mata kita tu, dia buang, dia ada 4 layer. Apa dia sebut? Tak ingat dah. Ni cerita dulu, lama dah. Ada 4 ke 5 layer, dia akan buang satu, dia akan buang satu untuk jadikan mata kita tu daripada pakai spek, tak pakai spek. Tu kena tanya dia, saya pun tak ingat juga apa dia namakan tu. Masa dia cabut satu, dia kata, Alhamdulillah Ustaz, sekarang ini saya sedang nak buang yang lapisan ni. Okey, saya dah berjaya buang. Ustaz, ingat, mata adalah nikmat Allah paling besar. Masa tu kita, ya. Insaf tu, tuan-tuan. Takut nanti dia terjatuh benda Allah tu, terus tak nampak tu benda tu. Dia boleh nasihat kita. Ustaz, kalau lepas ni jangan tengok lagi benda-benda yang tak baik. Jangan tengok bini orang pula. Jangan tengok perempuan selain isteri kita, Ustaz. Ya. Jawab terus, tuan-tuan. Dia bukan ketiduran kita. Kita memang kena sedar. Wajib sedar. Baik, Prof. Memang kita akan buka. Akan ikut. Sebab apa? Dia dakwah berdasarkan mata. Lepas habis tu, dia buka mata. Kita tak pakai spek. Bayangkan tuan-tuan, kita pakai spek 24 tahun. Tiba-tiba dia kata, okey Ustaz, buka mata. Dia letak muka bini kita ke depan. Tengok bini kita. Tak payah pakai spek. Dulu pakai spek. Saya tahulah orang yang pakai spek. Ni pakai spek. Berapa? Ni power, Dik. Berapa? 4,000. Terkejut aku. 400. Adik sikit. Ustaz 680. Sini 700. Tebal. Spek satu tu sebelah tu dia terpaksa ambil yang kompres. Beribu. Habis duit kat spek banyak. Kalau jatuh spek, Allahumma salli ala Muhammad, terbang duit aku. Memang spek. Jadi terpaksa buat banyak sebab takut pecah, kena ada yang lain. Dia nak buat tu lambat. 600, 700 lebih. Tuan-tuan, tidur malam ni tak nampak. Nampak isteri kita tu macam bantal dah. Kalau bertukar dengan bibik pun aku tak tahu kan. Sebab tak nampak. Tapi bila buka mata, dia buat lasik tu, buka dia tengok Allah. Tak payah pakai spek. Menangis tu air mata. Keluar air mata kita. Sebab apa? Menghargai nikmat yang Allah bagi pada mata. Bukan saya seorang. Tanya Ustaz Roslan. Ustaz Roslan mau menangis. Dia kata kali pertama dia tengok tak pakai spek, menangis terus. Sebab apa? Sebab nikmat Allah bagi balik. Tapi Pramoya kata apa? Ustaz, walaupun saya dah bagi, Ustaz nampak balik tanpa pakai spek, bukan 100% Ustaz nampak dengan baik. Betul? Sekarang ni saya bukan nampak 100%. Saya 95% je. 5% lagi tu hak Allah dah ambil dah. Tak boleh buat apa dah. Kalau saya duduk sebelah, habis dia dalam kabur. Dia ada satu yang nampak, satu tak nampak. Dia main ni lah. Kita punya sistem mata tu. Saya pun adalah. Tuan-tuan, masa tu dia akan nasihat. Dia kata, Ustaz, di belakang mata kita tu ada urat-urat. Kami buat kajian, bila cek mata-mata orang ni, kami boleh tahu orang ni nakal atau tidak. Pula dah. Saya pun tanya, mata saya okey tak? Nampaknya mata Ustaz okey. Saya baik. Dr. Taufik, saya tak pasti. Dia banyak. Dia tengok apa? Nanti Dr. Muhaya akan tengok. Tapi Dr. Taufik baik. Saya yakin dia baik. Dia tak tengok kecuali orang politik saja. Ni penganalisan politik. Tuan-tuan buat. Tapi tuan-tuan, itu kepakaran dia. Dia bercakap ada dasar kepakaran dia. Ada orang maki-maki dia, marah-marah dia. Apa pasal marah dia pula? Itu kan kepakaran dia. Dia analisis mengikut pandangan dia. Takkan kita nak marah dia. Itu hasil kajian dia. Ada orang lain, kaji ke orang lain. Harmonikanlah dua pandangan. Nampak? Ini tak. Ni tak sama dengan geng kita. Apa pula? Dah dia memang kaji kat situ. Pandai-pandailah dia. Kita pula yang dengar, okey, kita analisis potong-potong mana yang boleh pakai. Tuan-tuan perempuan. Itu cara masing-masing. Ini pun salah satu contoh. Dakwah cara pengalaman kepakaran yang dia ada. Kepakaran dia. Tuan-tuan perempuan.
Tapi yang boleh saya belajar dengan Prof Taufik ni satu benda. Dah Prof sikit dapat tu tak apa tu. Dia kata apa? Dia kata, Ustaz, kita ni yang bawah-bawah duduk bertelagah atas minum kopi tukar-tukar cawan. Betul kan? Ni tukar-tukar cawan dalam gaduh gong dalam parlimen, dalam ya duduk bangkit duduk bangkit keluar elok-elok dia duduk sama-sama, tolong tarikkan kursi. Ada yang lebih teruk lagi, cium tangan terus, habis modal bos. Itulah politik. Tapi tuan-tuan, kita jangan politik dalam masjid ni. Sebab apa? Masjid untuk kita sama-sama mengeratkan satu rahim. Tu pengalaman. Ni orang ada pengalaman. Ilmu berdasarkan pengalaman. Tadi saya katakan daripada orang-orang yang pakar. Sebagai contoh juga, saya belajar satu benda. Dulu saya pernah cerita pada tuan-tuan. Saya banyak kaji tentang faith science. Yang Allah sebut marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Air masin, air tawar takkan bersatu dan takkan bercantum. Seakan-akan tengah-tengah tu dia ada cermin. Kita tuan-tuan, kita tak tahu apa. Kan? Kita tak tahu siapa yang dakwah kat kita. Haji Nasir. Haji Nasir ni tuan-tuan, dekat Terengganu ni dikenali sebagai orang yang mengajar, dia ni mengajar diver kepada diver. Dia pergi cari tempat dalam dia macam ustaz ni, ustaz apa yang seorang, ada ustaz seorang, ustaz selebriti yang suka tenggelam ke dalam laut ni, Ustaz Muhammad Amin. Ustaz Muhammad Amin dia cerita tentang, kita pergi Mesir tengok piramid atas kan, piramid atas darat padang pasir, dia tak, bukan level dia tuan-tuan, dia turun dalam laut, dia tengok piramid bawah laut. Pelik aku, dia kata bawah tu ada lagi ustaz. Saya kata dahsyat. Macam mana bentuk dia? Kena masuk sendiri. Memang tak lah aku masuk. Memang tak lah masuk. Bahaya tu lah kalau tak. Saya tak boleh macam ni. Saya takut. Kalau masuk laut macam ni, saya takut. Saya naik bukit, okey. Dia suka mendalam. Dia kata lagi dalam, lagi sedap. Ya. Saya bukan apa, takut. Masuk tak naik. Dia kalau dah tercabut mendalah tu, ya Allah, ya Rabbi. Tapi Haji Nasir cerita apa? Dia kata, Syekh, Allah bagi tahu air masin, air tawar. Kita ni nampak macam saya, nampak dari atas. Air dekat muara tu, air masin, air tawar tak boleh bercantum. Kita tengok dari sudut zahir. Bila tanya diver pengalaman dia, dia kata, Ustaz, saya masuk kat mana? Kat Filipina, dia masuk ke dalam, ada buih. Plop, 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 plop. Bawah di dasar laut. Filipina dia ada kerak dalam. Dia kata masuk dalam ada plop-plop bulat. Tuan-tuan tahu dia orang ni buat macam mana? Dia kata, Ustaz, benar apa Allah sebut dalam Al-Quran, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Takkan bercantum. Dia masuk dalam laut dalam. Bulatan-bulatan tu dia boleh cabut. Cabut. Puk. Di dasar laut dia boleh cabut. Dia rasa air tu. Yang bulat tu apa benda tu? Air tawar. Dia pergi kat bawah. Lepas tu pakai balik. Ini makam dia boleh buat macam tu. Di dasar laut dia boleh buka, telan, masuk balik. Kita kalau buka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia boleh rasa air dalam tu. Saya kata biar betul. Dia boleh masuk dalam tu. Boleh merasa. Ustaz, itu level kami Ustaz. Ustaz tak boleh buat. Ustaz buat, saya pasti angkat Ustaz tu kembung dah kat atas. Dia kata air tawar Ustaz, air tawar. Ini yang berlaku, dia nampak sendiri. Yang kalau kita tengok kat Google, tengok dekat dalam YouTube, dia orang tengok dekat lautan dalam ada gelombang bulat yang panjang macam terowong. Rupanya dalam tu sungai. Dalam laut dalam ada sungai. Tengok. Sains dan teknologi terus berkembang. Ini hasil daripada apa? Pengalaman orang. Itu dakwah. Dakwah. Profesor Dr. Ibrahim Komo, Datuk Dr. Ibrahim Komo. Ni pakar gempa bumi apa kan? Dia apa dia kepakaran dia? Geologis. Kalau pakar-pakar
Bukit Gunung Kanang ni dia lah. Saya satu hari tu daripada Langkawi nak balik ke Kuala Lumpur. Duduk tepi dia. Dia tanya saya, Ustaz tahu tak gunung paling tua dekat Malaysia? Kita pun sebutlah. Apa dik gunung paling tua? Haji? Kinabalu, sama jawapan kita. Kinabalu. Tak. Kinabalu umur dia baru 500,000 tahun gitu. Wah, saya kata boleh tahu umur, biar betul orang tua ni. Dia pun tak sampai 70 hari. Ni kira 500,000 tahun. Dia kata paling lama tu Gunung Mat Cincang kat Langkawi tu paling tua. Saya kata, Prof, macam mana Prof boleh tahu umur ratus-ratus ribu? Prof sendiri pun umur muda ni. Dia kata, Ustaz, kita kaji fosil. Tengok pengalaman. Dia ceritalah macam mana boleh jadi di bawah UNESCO. Kenapa dinamakan UNESCO akan ambil ni pengalaman dakwah. Bila kita dengar, oh patutlah kita diminta untuk jaga kebersihan. Allah suruh jaga alam. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rosak alam ini, bumi rosak. Alam ini rosak, yang ada kat laut rosak sebab manusia. Baru saya faham. Rupanya UNESCO ni nak jaga, bukan macam Langkawi kan. Tuan-tuan tak boleh buat pembangunan kat atas tu. Kalau nak buat ni kabel car ke apa, tak boleh. Sebab apa? Dia ada syarat-syarat dia. Syarat yang ketat. Kalau kau langgar, dia tarik daripada UNESCO. Nah, sekarang ni dekat Saudi dia ada satu dia panggil Ma'la. Ma'la ni tempat kaum Nabi Soleh dilaknat. Kaum Nabi Soleh dilaknat. Situ juga dinamakan tempat yang diiktiraf oleh UNESCO kerana ada 500 jenis batu kawasan tu yang berbeza-beza. Arab Saudi sekarang ni dia tak bagi banner. Nak buat kabel car pun tak dibenarkan. Sebab apa? Takutlah UNESCO tarik. Tapi ya Allah tuan-tuan, saya pergi tengok. Masya Allah. Tempat laknat tu lain. Tapi ni kawasan dia. Gunung-gunung dia sungguh menakjubkan. Saya kata, ya Allah. Yang orang-orang dulu duduk dalam gunung kan. Adalah rumah. Ya Allah. Tapi tetap diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Nak tunjuk kau hebat macam mana pun teknologi. Kalau Allah nak datangkan azab, Allah akan datangkan azab. Tu sekarang ni ada orang buat kan, untuk gempa bumi ke apa kan. Dia orang nak buat macam dalam rumah tu masuk ke bawah. Akan selamat. Kalau datang tsunami, dia ada belon. Yang semua masuk dalam belon tu. Kau buatlah macam mana tuan-tuan. Kalau Allah nak datangkan azab, sekejap dia datang habis. Tengok, ini dia panggil wasail masmu'ah. Kamu akan dengar dakwah itu berdasarkan apa yang kamu dengar dan telinga yang kamu dapat. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Selain daripada itu, dakwah hari ini cara kita juga dakwah khutbah. Khutbah ni dakwah tau. Tu baru ni ada orang bising. Dakwah khutbah negeri Selangor ni benda yang sama berulang kata. Bang, itulah dakwah. Tak? Okey, orang kata Ustaz berulang. Cuba cerita khutbah Januari tahun lepas. Kan tak ingat kan? Tu Allah kata wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingati. Sebab khutbah ni dia ingatkan. Tu buat khutbah tak panjang. Khutbah ni salah satu tu buat jangan tidur tuan-tuan masuk khutbah. Saya tahu tentang fakta zakat ni, yang orang patut bayar zakat 1.3 juta, khutbah Jumaat lah. Negeri Selangor. Yang bayar zakat 3 juta je. Yang bayar zakat 3 juta. Dia 1.3 juta. Yang patut bayar zakat. Yang bayar zakat betul-betul 300,000. 1 juta orang tak tahu gimana tu. Hilang. Tu kalaulah 1 juta tu dapat kita kumpul, berapa bilion kita boleh dapat. Nampak? Tu nampak. Tu dia panggil dakwah cara khutbah. Tu sebabnya khutbah dia tak perlu panjang. Dan al-khitabah dia naik turun. Macam Ustaz Abdul Khairi tu, tu khutbah yang berjaya lah tu. Kan? Dia angkat, tuan-tuan, rosak mic. Speaker rosak. Itu berjaya lah tu.
Orang Arab tuan-tuan, dia punya khutbah pendek tapi suara dia macam singa. Sebab Nabi bila berkhutbah sampai tempat azab, wajah Nabi akan merah. Sampai tempat yang boleh menekankan kepada orang untuk bertaubat, Nabi akan merah. Tapi bila sampai tempat-tempat yang melibatkan syurga, Nabi mengharap. Tu cara Nabi SAW berdakwah, khutbah. Tu bab macam imam-imam, dia nak berkhutbah, dia kena study juga, kena baca. Macam saya pun, walaupun kita dah lama berkhutbah tuan-tuan, tetap akan baca. Saya akan baca, saya akan download kat sini. Satu malam sebelum khutbah saya akan baca dulu. Pagi esok lepas subuh saya akan baca sekali lagi. Sama ada bahasa Jawi atau bahasa Melayu. Baca dulu. Okey, confirm ni. Tuan-tuan, jangan belagak tuan-tuan. Khutbah ni jangan belagak. Saya kena dah. Dah apa? Aku Izzah Arif. Biasa khutbah. Kena khutbah dekat mana? Dekat Negeri Sembilan. Dekat Negeri Sembilan. Masalahnya dia panggil Masjid KLIA. Quarters KLIA. Dia beza tau. Masjid KLIA dengan Quarters KLIA. Masjid KLIA bawah Selangor, Sepang. Quarters KLIA bawah Negeri Sembilan. Aku punya sombong macam tu. Ini kita pun download Selangor punya. Masa baca awal okey, yang kedua tu patut Tuanku Mukhris ambil Sultan Selangor. Semua bangkit, apa sudah jadi? Bang, kita silap bang. Tu sebab tu setara kita baca tu. Terlepas pandang juga kita ni manusia bang, akan buat silap. Kena kat Putrajaya, lagi best. Lagi best tuan-tuan. Kita manalah nak ingat khutbah kedua tu. Khutbah kedua tu okey. Nama pemimpin tu aku lupa. Sebab nama raja-raja berbeza-beza. Negeri Sembilan lain, Melaka kita akan sebut nama lain, di Sabah lain, di Negeri Sembilan lain, di mana lagi? Di Kuala Lumpur lain. Nampak? Hari tu saya bawa khutbah elok dah tuan. Betul dah wilayah persekutuan punya. Dah kita download kat sini. Tak macam mana tak hari tu. Tarik-tarik. Khutbah tu hanya khutbah pertama saja. Khutbah kedua tak ada. Habis bang. Takkan nak kata mana khutbah kedua. Tak boleh. Jatuh maruah kita. Terpaksa buat umum itu lah. Tapi muka biru bang. Start daripada tu tak ada dah. Saya akan check dulu. Khutbah kedua, negeri mana? Kawasan mana? Tanya dulu. Betul ke Selangor ni? Betul. Betul ke wilayah? Betul. Betul ke Sarawak ni? Betul. Sebab apa? Sebab dia ada impact pada yang kedua tu. Baca dulu. Tengok mana tinggi, mana rendah. Tak? Mana tempat yang perlu kita tekankan. Dan kalau nampak ayat bunga sangat, kalau katakan nak hujan kan, khutbah kena pandai. Ni panggil dakwah melalui khutbah. Orang ramai. Macam kita alhamdulillah lah. Semua dah berbumbung. Dulu tak ada kan, betul? Nak kata lama tu saya datang masa awal. Tapi memang cantik lah. Tahniah lah doktor. Doktor masih lagi ni? Satu tahun? Dahsyat lah. Nazir paling lama lah. Kerja bagus. Tuan-tuan, dulu tak ada apa. Ada setengah tu khutbah, tempat bila kita nak khutbah Jumaat atau khutbah dekat surau Jumaat, dia kiri kanan ni dia tak ada atap. Jadi orang ramai. Orang semayang kat luar. Bila nak hujan, saya rasa sendiri tau. Saya pernah sekali tu saya semayang kawasan perumahan saya. Masa tu masjid tak bersiap lagi, tak siap lagi. Kita semayang kat luar tu. Saya pun ustaz duduk kat bawah, kat luar. Lambat, mana kau boleh masuk dalam? Tak boleh masuk. Saya ustaz. Memang kena sepak orang keluar je. Tak boleh, kau duduk luar, dah lambat. Duduk kat luar. Masa tu hari nak hujan. Saya tengok atas, nak hujan. Khatib tu, tak ada perasaan langsung. Kita, kata sudahlah. Guru. Dia baca sebiji-sebiji. Ayat bunga kau buang lah bang. Ni orang nak hujan ni. Nak masuk dah tak boleh dah. Orang dah padat. Lah bila hujan lebat, semua balik. Balik naik motor balik. Semayang Zuhur tadi. Saya duduk celah-celah tu. Basahlah separuh badan. Tapi nak bagi tahu, khatib dia kena tahu juga. Bila nampak hari nak hujan, dia pendekkan. Ambil poin-poin penting, pendekkan dan permudahkan orang untuk cepat semayang.
Kalau tidak, orang basah kat luar. Nampak? Itu sebab Majlis Agama Islam, Jabatan Agama Islam Selangor, dia pendekkan khutbah. Pendekkan khutbah, biar padat. Jangan banyak sangat ayat bunga, padat dan orang boleh bawa balik. 1, 2, tu cara nak dakwah tu. Nak ingatkan orang balik khutbah. 1, 2, 3. 3 je poin. Bila isteri tanya, apakah intipati khutbah? Hari ni yang pertama, kita kena bertakut kepada Allah Subhanahu Taala. Yang kedua, takwa Allah. Dia kelentong ni bini dia. Apa beza takut kepada Allah dengan takwa Allah? Bini pun, oh ya, takwa Allah. Yang kedua, takut pada Allah. Nombor 3, kena sentiasa beringat kepada Allah. Bang, sebenarnya khutbah tu banyak lagi, kan? Tapi sebenarnya dia mudah, kan? Hari ni kita orang mudah dah ingat 3 benda bawa balik. Ini sebenarnya khutbah, dakwah menerusi khutbah. Sebab zaman Nabi, kaedah nak dakwah dia kena ada khutbah. Nabi akan berdialog dan berkhutbah depan sahabat-sahabat Nabi SAW. Sebab orang Quraisy macam tu, dia bahasa. Lagi sedap kau bercakap, lagi dia orang nak dengar. Lagi bahasa yang tinggi, dia orang lagi nak dengar. Zaman sekarang tak. Zaman sekarang dah kena bahasa yang sangat-sangat rendah. Kalau guna bahasa bombastik, dalam artikel 2.3 /2 baca akta undang-undang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa benda dia baca ni? Tak boleh. Dia kena simpulkan terus. Apa sebenarnya takzir? Apa sebenarnya undang-undang Islam? Apa undang-undang sivil? Jelas, umum, settle masalah. Nampak? Itu sebabnya muslimin-muslimat yang dikasihi sekalian, ada satu masjid. Dia ni setiap tahun, akhir tahun dia akan buat soal selidik. Penceramah bulanan tu yang mengajar kitab bulan-bulan tu, dia akan buat soal selidik. Semua akan jawab. Masjid ni tuan-tuan, dia akan siapa yang rendah daripada 50% ke bawah akan ditamatkan dia punya perkhidmatan. Tuan-tuan tahu? Antara yang kena tak disambung kontrak mengajar bulanan, profesor. Hujah dia orang tulis kat situ, bahasanya terlalu tinggi dan tidak difahami. Orang seperti ini hanya layak di universiti saja. Siap bagi tajangan lagi. Padahal dekat situ, masjid tu, orang-orang besar semua. Dia pun tak faham. Sebab apa? Terlalu tinggi. Itu sebabnya zaman sekarang, dia akan ajar dengan kaedah yang mudah. Bahasa tak boleh terlalu bombastik. Kecuali kalau, itu sebabnya kalimun nas hasba uqudihim. Nabi kata nak bercakap dengan orang, ikut cara masing-masing. Cara kita bercakap, macam orang kampung, cara orang kampung. Macam saya pergi ke Sabah pun ni kan, saya pergi dengan Ustaz Aslin. 6,000 orang, dekat 4 ke 5,000 orang. Orang Felda. Oh, jauh tuan-tuan. Saya rasa, ya Allah. Tapi puas hati lah. Nak pergi Felda tu, hari Sabtu kami pergi. Keluar subuh ke KLIA, sampai ke Felda Sahabat tu pukul 5 petang. Tuan-tuan bayang sendirilah macam mana. Dalam, dia ke dalam. Pinggang tu macam cabut. Saya pula, lawyer, muntah hijau terus. Sebab jalan macam ni. Macam ni, turun naik. Oh, sampai Sahabat. Pukul 8 forum. Pukul 8 forum, penuh budak-budak muda. Tapi tuan-tuan, mufti ada. Mufti kata, di Sabah ni, kita tidak boleh terlalu susah. Apa yang saya tengok sekarang ni, semua yang ada depan ni, semuanya rock kapak. Budak-budak rock kapak tu, rambut merah datang dengan ceramah. Oh, Ustaz Aslin apa lagi? Nyanyi terus. Isabella. Oh, budak-budak ni angkat ni. Angkat lampu. Macam ni dia orang. Mufti kat atas. Astaga. Mufti bila tengok budak-budak ni semua angkat, mufti pun angkat juga. Tapi hasil dia, apa yang mufti cakap sampai. Sebab apa? Budak-budak sudah mula boleh faham apa yang mufti nak. Mufti kata, kau nak main lampu, main saja bah. Kau mau jadi rock kapak bah. Tapi kau jangan lupa semayang bah. Dia main bah gitu je. Akhirnya budak-budak tak lari bang, 2 jam tak lari seorang pun. Sebab apa? Kaedah penyampaian yang santai. Oh, balik-balik budak-budak muda suka lah.
Tu ada orang marah, dia kata cara ada setengah-setengah ustaz ni dia terlalu banyak gurau. Bang, itu cara masing-masing. Ustaz Kazim cara dia. Betul tak? Kazim cara dia. Orang makcik-makcik suka-suka dia. Sebab dia kan lagu lama-lama kan. Apa lagu dia pun saya tak tahu. Sebab saya bukan zaman dia, saya zaman budak-budak ni, saya Gen Z. Kan? Kalau Ustaz Aslin, Bollywood. Aslin ni tak boleh. Aslin ni dia semua boleh lah. Dia Allah bagi suara dia tu hebat. Suara dia suara perut. Dia tarik apa pun semua sedap. Nyanyi sedap, nasyid sedap, berjanji pun sedap. Dia tak boleh dengar muzik. Oh, dia jadi gitu. Dia jadi tak boleh. Oh, tambah-tambah kalau mikrofon sedap. Oh, habislah kita. Dia cakap saja 45 minit. Nyanyi lagi. Tapi orang happy. Ustaz Lah Khairi kalau suruh nyanyi jangan. Ribut petir akan berlaku tuan-tuan. Jangan-jangan. Tak sedap langsung suara dia. Tapi dia punya hebat dia, psikologi dia tarik orang. Tu dakwah. Tuan-tuan tak boleh marah orang. Ustaz Azhar, cara Ustaz Azhar. Kan? Orang hot tak semayang. Bodoh. Terkejut orang. Bodoh. Tapi bodoh-bodoh dia pun berapa ramai yang taubat sebab bodoh dia tu. Kan? Tak apalah. Hormat menghormati. Adalah orang buat video saya, dia kata, Ustaz Izhar, defend Ustaz Azhar. Bukan defend. Saya kata menghormati cara dakwah masing-masing. Kalau orang tak suka, tak beribu orang datang. Betul tak? Dia, setiap orang ada cara masing-masing. Ada orang dia memang detail. Tak. Silakan hormat masing-masing cara. Tuan-tuan dan puan. Jadi kalau ini kita dapat lakukan, tuan-tuan, kita akan jadi yang terbaik. Kita dapat menghormati antara each other. Jadi dakwah ni macam-macam cara. Macam tuan-tuan pun boleh berdakwah, tak ada masalah. Hari ni doktor pula buat berdakwah. Doktor pula mengajar macam mana cara makan yang betul. Kan? Nak diet, dia kata bukan diet tu kita berlari semata-mata, tak. Makan sebahagian, ada peratus pula makan dia tu. Nah, macam mana nak perut tak buncit? Kau malam kau balun banyak sangat. Saya tak makan nasi. Alhamdulillah Ustaz, saya tak makan nasi. Habis makan apa? Saya makan roti canai dua pinggan. Dua roti canai macam kau makan nasi lah. Kan? Dia ada cara dia. Tu doktor pula. Jantung. Tuan-tuan jangan kata, saya orang fit, naik bukit, turun bukit, berlari. Jangan. Kawan saya meninggal baru ni, pemain bola. Pensyarah. Kaki bola, kaki segala kaki. Bagilah benda sukan. Semua dia boleh. Bang, tiba-tiba rebah. Sebab apa? Jantung. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan, dakwah itu pelbagai cara. Kita gunakanlah cara yang masing-masing. Semoga tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, kita termasuk daripada orang-orang yang boleh menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Macam-macam cara. Ya, termasuklah dalam kita menghidupkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, sekarang ni saya hanya boleh tarik tuan-tuan dan puan, kita dapat sama-sama menghidupkanlah rumah Allah ni. Bukan apa. Kalau kita tak hidupkan tuan-tuan, musuh-musuh Islam dia akan kata, masjid tak hidup pun. Nak buat banyak-banyak buat apa? Setiap perumahan kena ada sediakan satu masjid. Untuk apa kata? Yang ada pun tak hidup. Sudah. Jangan jadikan ia satu hujah. Jangan jadikan ia sebagai jalan untuk menampakkan yang kita ni lemah. Maka kita kena buatlah sesuatu. Panggillah. Buatlah apa-apa program pun. Macam masjid ni alhamdulillah macam-macam program buat. Ada yang panggil artisnya. Cuma dia kena tetap tauliah khas kan. Artis tauliah khas. Doktor perubatan. Sama juga. Buatlah. Bukan Jabatan Agama tak bagi. Jabatan Agama bagi. Cuma kena bagi tahulah apa yang dia nak sampaikan. Cuma artis-artis jangan cakap bahawa hukum. Kan? Dia cakaplah. Benda-benda yang melibatkan pengalaman dia dalam dunia artis. Ahli sukan. Dia akan cakap berdasarkan apa pengalaman dia sebagai ahli sukan. Kalau ada jenis orang belayar. Ni sekarang ni ramai orang pergi naik motor. Pusing dunia kan. Pusing dunia. Panggil dia kalau dia ambil pengalaman. Sebab dia ni berjalan naik motor, dia nampak kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kat situ kita akan dapat tu. Saya suka dia punya dengar-dengar macam tu. Memang menarik. Sebab apa dia boleh tarik kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga tuan-tuan dan puan, masjid kita dapat dihidupkan. Dan tahniahlah kepada Masjid Al-Faidin ini sentiasa hidup. Saya tak pernah tengok tak ada ramai orang.
selalunya penuh. Ya, tuan-tuan dan puan, syukur pada Allah Subhanahu taala sebab tuan-tuan ada komuniti yang bagus. Doakan biar kita ini bersatu hati. Yang lelaki dan perempuan, bila kita bersatu hati, insya-Allah masjid kita akan hidup. Yang macam budak-budak lagi, biarkan dia lagi. Yang penting AJK tak lari. Itu penting. Budak-budak lari ni standard. Saya dulu pun kecil-kecil macam ni lagi-lagi. Tapi apa yang penting, kita fikir macam mana kita nak support each other. Bila tuan-tuan support AJK masjid buat program, tuan-tuan percayalah kita akan dapat rahmat. Bila tuan-tuan bantu untuk menyelesaikan masalah yang ada, insya-Allah Allah mudahkan urusan tuan-tuan. InsyaAllah kita buatlah yang terbaik. Semoga kita termasuk daripada orang yang beriman. Saya doakan tuan-tuan dan puan, kita semua dapat masuk di bulan Ramadan yang mulia ini, insyaAllah. Dan yang saya doakan juga, kita dapat malam-malam Al-Qadar. Yang ketiga, saya doa tuan-tuan dan puan, nama naik untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Sebab saya dengar cerita ada yang dah naik nama dah. Ada yang naik ke tahu ni taman kita, masjid kita? Ada? Belum ada? InsyaAllah saya doakan adalah tu. Kalau tak naik sekarang, naik di masa-masa akan datang. Sebab musim haji kos haji dah makin meningkat. Saya baru pergi ni, kawan-kawan saya kata banyak hotel yang akan dipecahkan. Bila hotel pecah, bermakna akan naik hotel baru. Bila naik hotel baru, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kos makin tinggi. Sekarang pun yang duduk dekat depan sofa tu kan, sofa lah apa semua tu, dah minimum RM13,000. RM13,000. Maksimum boleh mencetas RM19,000. Ni Ramadan ni, 10 akhir Ramadan saya tengok dia punya package RM49,000. 10 hari je. Nak bagi tahu tuan-tuan dan puan. Tapi alhamdulillah Masjid Haram tak pernah kosong. Itu sebabnya demand dia orang tinggi. Sekarang ni siapa boleh bayar tinggi, dia akan dapat duduk depan. Siapa bayar sikit, kau duduk belakang. Saya doakan tuan-tuan dan puan dapat sampailah ke Masjid Haram. Tak kiralah dengan kos yang murah ataupun kos yang tinggi. Yang penting tuan-tuan sampai, insya-Allah. Ya, tak kisahlah dia B40 ke, M40 ke, T20 ke, tiga-tiga ni insya-Allah akan sampai ke Masjidil Haram. Percayalah, bila kita sampai, Allah akan buka lagi rezeki kita daripada mana-mana kita pun tak tahu. Wallahu alam. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan, kaedah-kaedah dakwah yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah ni sahabat-sahabat kita yang buat live ni. Ni pun antara kaedah-kaedah dakwah masing-masing. Dan kita buatlah yang terbaik, kita saling bantu-membantu. Wallahu a'lam bishawab.